caranya adalah tekniknya kaki kanan pijak, tangan kiri angkat ke atas jaring kita yang potong. Kita potong dengan kemas, cantik dan cepat. Okey, saya akan cuba potong untuk ujung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Arnab Pedaging. Okey guys, ini merupakan episod kedua dan merupakan sambungan daripada yang lepas. Sebab sebenarnya pada permulaan saya rancang untuk buat satu episod je, tapi memandangkan bila kita tengok dia akan drag masa yang agak panjang, jadi kita bahagikan pada dua bahagian. Yang minggu lepas saya terangkan tentang peralatan yang akan digunakan. Dan hari ini kita akan tunjuk macam mana proses kita buat lah. Okey, bermula dengan hari ini kita akan mengukur jaring ni dan kita akan potong kepada bahagian-bahagian yang diperlukan. InsyaAllah di hujung video ni saya akan sharekan gambar rajah tentang ukuran yang kita akan gunakan hari ini. Dalam masa sama juga saya akan tunjukkan bagaimana untuk melakukan potongan menggunakan cutter dan juga menggunakan grinder dengan cara yang baik lah. Okey nah? Ayo guys. Okey nah. Kali ni quite technical sikit, jadi kena gerak-gerak belakang kamera sikit lah. Okey, kalau korang perasan, dia ada jaring yang menegak dan melintang. Jadi untuk memotong dengan cantik dan kemas sebenarnya, yang melintang di bawah dan yang menegak di atas. Okey, saya dah zoom. Nanti kita try. Kita cari best view dulu. Hari ni kita gerak-gerak kamera lah. Kalau tidak asyik statik je. Sebab hari ni tak boleh statik. Mana ke yang tanda dah? Okey. Right. Okey. Nampak? Jadi saya akan tunjukkan dulu untuk yang first ni. Untuk yang 6 kaki, dan seterusnya nanti kita akan adalah dengan beberapa potongan lagi kita akan senaraikan nanti. Alright, bismillah. Okey, yang ni contohnya 6 kaki 6 kaki, iaitu nombor 6 ni, boleh nampak. Jadi biasanya kita akan ambil, kalau dia berada di tengah-tengah, kita akan ambil lebih satu. Okey, macam contoh. Okey, ini 6. Jadi dia dah duduk tengah kan. Kita boleh lebihkan satu Biar terlebih sikit tak apa. Jangan terkurang, nanti pening kepala. Pendek tapi tak apa, kita boleh adjust juga. Jadi tandakan dengan marker pen Okey, untuk yang ni kita tanda di sini. Okey, boleh simpan. Dan biasanya saya tak mengukur belah sana balik. Kita akan ikut jari, kita akan bawa lah sampai ke hujung sana. Okey, sekarang kita akan tunjuk cara memotong. Okey guys, ingat tak hari tu saya ada tunjukkan tentang pemotong jaring ni Okey, ini hari ni saya akan tunjukkan cara penggunaan dia. Okey, untuk dapatkan potongan yang cantik sebenarnya kita buka dulu Kan tadi dah cakap tentang yang menegak di atas dan yang melintang di bawah. Ketika melakukan potongan, jangan potong dekat tengah-tengah tau, tak cantik. Okey, potong biar mulut dia sengit macam ni dan rapat ke bawah bahagian itu boleh nampak ni ini. Jadi kita akan potong dan ini akan menyebabkan potongan yang cantik sebenarnya. Jadi ini kita kepak ke atas. Okey, caranya adalah tekniknya kaki kanan pijak, tangan kiri angkat ke atas jaring kita yang potong. Kita potong dengan kemas, cantik dan cepat. Okey, saya akan cuba potong untuk ujung Ini untuk merupakan option ataupun pilihan kepada mereka yang tak grinder ataupun
berada reban untuk buat sangkar ni berada jauh tengah hutan ke. Okey. Kita kepak ke atas sikit. So sanding ke bawah. Sebab tu mulut dia sengit untuk dapatkan potongan yang lebih cantik dan kurang tajam. Okey. Sekejap, kadang-kadang dia sangkut. Sekejap tu. Okey. Ini untuk sampel potongan guna pemotong. Okey, yang kedua saya akan lakukan pembersihan potong jaring. Saya panggil pembersihan ni sebenarnya kita setiap kali biasakan bila selepas kita potong jaring dia akan ada lebihan macam ni. Jangan tinggal. Kita bersihkan siap-siap sebab next bila kita nak buat sangkar yang baru kita dah tak ada masalah. Okey, kejap saya ambil grinder. Okey guys, jangan lupa pakai spat. Okey jaga mata. Pakai grinder ni hati-hati sikit sebab dia mesin. Disiplin. Oh ya, tekniknya sama juga. Bermakna bila buat pemotongan yang depan tonggengkan ke atas untuk memudahkan kita potong. Jadi potong dia letak sana. Okay, lepas lakukan pemotongan kita buat pembersihan iaitu dengan gosokkan bahagian bawah sedikit sengit. Okey, sekarang kita dah buat untuk pemotongan menggunakan cutter, grinder, dan next kita potong bahagian-bahagian lain. Check it out. Okey guys, kita dah siap potong kepada 4 potongan yang berbeza, iaitu potongan yang mula-mula saya tunjuk tadi yang untuk 6 kaki tu, yang pertama tu. Jadi untuk 6 kaki punya ukuran kita buat 3 yang pertama, yang kedua dan ketiga. Nanti saya akan tunjukkan bahagian yang mana nak kena belah tengah, bermakna sebagai ukuran kita belah tengah kita akan dapat untuk potongan 17 inci dan 18 inci, dan saya akan terangkan kenapa dan untuk apa. Dan potongan yang keempat adalah yang ini yang ini untuk sebagai tapak, iaitu 106 inci 8 kaki lebih. Biasanya ukuran bila kita buat sangkar kita lebih baik ukur sebagai inci untuk dapatkan details dia, sebab ada perincian untuk berapa saiz sangkar, berapa ketinggian dan sebagainya. Boleh rujuk video-video sebelum ni, kita tunjukkan ataupun kita kongsikan tentang ketinggian dan sebagainya untuk reban. Okey, jadi lepas ni saya akan potong untuk bahagian tengah, yang itu untuk dinding hadapan sangkar, untuk partition tengah dan partition kecil. Jadi lepas ni kita akan tunjuklah macam mana lagi. Jom.
Okay guys, tadi kita dah potong jaring kepada bahagian-bahagian yang kita perlukan, iaitu yang pertama, yang pertama 106 inci tu untuk tapak nanti, dan lagi 3 bahagian iaitu kepanjangan 6 kaki. Kemudian kita belah tengah, yang tadi tu kita belah tengah. Okey. Bermakna satu jaring sangkar ni sebenarnya dia 3 kaki, bermakna 36 inci. Kita bagi 2, jadi 18 inci, 18 inci. Tapi setiap pemotongan yang kita lakukan akan makan saiz. Kalau ke arah memanjang, dia akan jadi makan 1 inci. Kalau ke arah tinggi, dia akan makan dalam setengah inci. Jadi yang tadi tu kita memanjang, kita belah tengah, bermakna sebelah akan jadi 18 inci dan sebelah 17 inci lah. Jadi untuk itu saya advise ataupun cadangkanlah, sebab benda ni berlaku kat masa kita buat dulu. Bila kita buat sangkar banyak, saiz 17 dengan 18 inci ni tak nampak beza kalau tengok mata kasar, kecuali kita kira setiap satu jaring tu. Jadi kalau boleh asingkan siap-siap. Macam saya asingkan sebelah kiri tadi 18 inci, sebelah kanan 17 inci. Jadi untuk mengelakkan kesilapan ketika kejap lagi kita nak buat penyambungan. Bayangkanlah kita dah sambung dah sekali, salah nak buka balik, rugi kabel tie, rugi dawai, dan masa sama buang masa lah. Okey, jadi untuk yang tadi kita ada 3 yang ukuran 6 kaki. Yang pertama kita belah tengah, dia akan dapat satu untuk 18 inci kita akan jadikan pintu, dan 17 inci kita akan jadikan dinding depan. Bermakna dia ada 2 set yang tu, dan set yang ketiga yang kita belah tengah tu, untuk yang 17 inci kita akan jadikan partition tengah, dan bakinya adalah untuk partition antara bilik ke bilik. Okey, tak apa, kejap lagi kita akan tunjuk, kita akan buat satu persatu. Jom. Guys, sekarang kita tengah tengok jaring yang tadi kita yang dah buat. Maknanya kita dah siap potong semua partition. Ini merupakan saya susun lah. Lepas partition tu semua kita dah potong, jadi dia akan jadi macam ni lah. Kita susun macam ni untuk memudahkan sambungan. Okey, boleh tengok Yang tengah tu sebenarnya untuk tapak, yang sana dan yang sebelah sini adalah untuk dinding hadapan sangkar. Nanti akhir, sekejap lagi, lepas ni baru kita letak partition di tengah. Partition untuk membelahkan jaring ni. Okey, sebelum tu, apa yang saya nak tunjukkan adalah, kejap saya adjust kamera dulu. Okey, kita zoom. Okey, sekejap, pusing sikit. Alright. Okey, kejap, saya bagi tunjuk ke sana. Okey, apa yang penting ketika meletakkan ataupun menghamparkan jaring ni sebelum bermulanya kita buat sangkar adalah kedudukan jaring itu sendiri, sama ada atas atau bawah. Yang penting adalah bahagian tapak ni, iaitu memastikan yang bahagian sekejap, takut situ tak nampak. Okey, sini nampak kot. Okey, yang melintang, yang bahagian melintang ni di sebelah atas, dan bahagian menegak ni di sebelah bawah untuk tapak. Manakala untuk dinding, menegak di sebelah atas, melintang di sebelah bawah. Okey, kenapa yang saya advise ataupun kita beritahu kenapa buat macam tu? Ini kerana Arnab di bahagian tapak ni, anak akan banyak memijak. Okey, ni saya cuba tekan dengan tangan, dan kita boleh tengok bekasnya kurang. Dia cuma ada garis lintang, yang bawah tu tak berapa teruk sangat. Okey, manakala sekiranya di bahagian ni, sekiranya jadikan tapak, nampak? Garis menegak lebih banyak dan akan merosakkan bahagian tapak kaki Arnab lah. Untuk jangka panjang akan menyebabkan kecederaan dan sohok dan sebagainya. Okey, jadi kenapa yang sebelah dinding pula kita biarkan menegak sebelah dalam? Ini kerana bila kita buat lipatan, yang jaring yang menegak ni akan duduk sebelah dalam, dan Arnab ni suka menggigit. Jadi sekiranya dia menggigit yang melintang, satu garis lintang ditarik, dah terbuka banyak. Jadi bila garis menegak yang dia gigit satu-satu, masih banyak jaring yang dipegang oleh jaring-jaring lain. Macam itulah. Nanti bila rakan-rakan dah guna ataupun
telah pun buat sangka sebelum ni, mungkin korang akan faham dan korang akan nampak apa signifikasinya kita buat macam tu lah. Okey? Jadi ingat yang untuk melintang untuk jadi tapak dan menegak untuk dijadikan dinding. Okey, lepas ni kita akan mulakan buat sangka, itu penyambungan dengan kabel tie dan jom. Okey, sekarang kita dah bentangkan yang tadi ya. Jadi sebelum kita mula ikat pakai kabel tie sekejap lagi yang akan saya tunjukkan. Jadi apa yang saya nak tunjukkan sekarang adalah kenapa kalau rakan-rakan perasan tadi kita buat potongan 6 kaki untuk sangka yang saiz 6 kaki lah, satu bilik 3 kaki kali 3 kaki lah. Sebab mana ada 2 bilik 3 kaki, belakang dia 18 inci. Jadi sekarang kenapa ada lebihan di tepi? Sebenarnya apa yang kita ukur tadi adalah untuk ketinggian sangka 15 inci dengan 2 lipatan untuk atas. Kalau saya panggil lidah sangka. Lidah sangka ni membantu untuk mengukuhkan lagi struktur sangka kita. Dia ada kebaikan dan keburukan lah. Kalau terlalu besar lidah sangka kita, selain berderugi jaring, dia juga akan menyebabkan sangkut kita punya tangan ketika nak ambil arnab dan sebagainya. Kalau di sebelah bawah, dia mengukuhkan reban kita, sangka kita. Tapi masalahnya bila arnab berak mungkin tak kering ataupun agak basah, dia akan melekat. Okey, jadi sekarang kita akan tunjukkan buat ukuran di tepi, iaitu sebanyak 17 inci di tepi sini. Dan biasanya jangan ukur sebelah sana, ukur sebelah sini, tak perlu. Apa yang penting ukur satu bahagian dan terus buat. Jadi sebelah sini kalau 17 inci, contoh saya tunjukkan. Okey, katakan 17 inci dan saya tandakan di sini. Alright. Okey, biasanya saya tak ukur dah sebelah sana. Sebab bila ukur kadang-kadang lari. Sebab jaring ni datang dalam bentuk bulat, dia akan lari dia punya jarak dia. Jadi bila kita dah dapat sini 17, saya ukur je macam ni. Dan kita tandakan sebelah sini. Okey. Bermakna di sini kita mulakan ikatan 17 inci di sini. Di sini pun kita mulakan ikatan 17 inci di sini dan kita tarik ke sana. Kenapa kita buat begitu? Sebabnya apabila dah sampai di hujung, kadang-kadang kita dapat ukuran yang tak sekata atau tak selari, kita boleh potong dan buang bahagian yang tak perlu. Jadi sangka tadi sama ada terlebih atau terkurang, kita boleh adjust. Okey, jom. Lepas ni kita terus ikat. Jom. Okey guys, sekarang kita dah buat. Kita dah sambungkan bahagian dinding hadapan sebelah sana dengan dinding hadapan sebelah sini. Jadi sekarang ni kita boleh buka, kita bentangkan. Okey, maknanya dia dah bersambung. Okey, dia dah bersambung. Dan nanti saya akan tunjukkan macam mana bahagian hujung ni. Tapi sebelum tu, lepas ni kita nak sambung dulu dia punya partition dulu. Partition di bahagian tengah. Cara yang sama, nanti kita sambung dulu. Lepas ni saya akan tunjukkan macam mana untuk buat lipatan di bahagian tepi. Jom.
Okay guys, tadi saya dah pasang untuk partition dan lakukan kemasan. Yang untuk depan dan belakang tadi saya sengaja tak buat kemasan dulu sebab mungkin sekejap lagi kalau kita ada adjustment ataupun apa-apa pembetulan sebelum kita tegakkan sangka. Okay, sekarang saya nak tunjuk tips macam mana nak bengkokkan yang tepi. Kenapa saya suka yang buat bengkokkan tepi untuk sangka ni? Sebenarnya sangka yang dihasilkan daripada pembengkokkan jaring tu sendiri lebih tahan berbanding sangka yang disambung dengan kabel tie ataupun ikatan dawai lah. Dulu sebelum ni kebanyakan saya pakai ikatan dawai ataupun M-clip seperti mana yang saya sebut dalam video-video lepas. Jadi untuk kabel tie ni saya tak tahu, saya sendiri pun masih dalam eksperimen lagi, dan kebanyakan kita tanya kepada rakan-rakan ternak, dia orang kata 2-3 tahun tak ada masalah. Dia bukan mudah reput sebab tu yang kita suruh pakai 48mm yang saiz yang lebih tebal ni dan lebih tahan lah. Okey, jadi saya akan tunjuk. Okey, untuk pembuat sangka sendiri ni korang boleh sediakan lah. Tak salah kayu 2-3, kayu beruti, ada orang panggil kayu beruti, kayu 2-3, 2-4 kalau tebal sangat. Kenapa dia panggil 2-3? Sebab 2 inci kali 3 inci. Dalam pembuatan ban ataupun pertukangan biasalah dengan kayu-kayu ni. Macam saya kat ladang, kita memang khaskan kayu bengkok sangka. Kenapa? Sebab kayu tu kau boleh kita cari kayu yang lurus, dan kita tak nak nanti kayu tu bila kita letakkan tiba-tiba ada yang ambil untuk buat benda lain ke, nak buat tegak pokok ke apa. Jadi kita khas untuk pembuatan sangka, jadi senanglah, kita tak ada tersilap. Okey, sekarang saya akan tunjukkan. Bermakna tadi kita dah ukur daripada sana, bermakna yang sebelah sini memang insya-Allah garanti tak lari lah. Bermakna yang sebelah sini mungkin ada lari sikit, kita tengok. Kita akan letakkan kayu ni dan kita akan lakukan pembengkokkan. Okey. Okay, so far ukuran dia tak lari jauh. Jadi korang just ambil je yang ni yang paling tepat di sebelah sini dan paling tepat di sebelah kanan. Mungkin dia akan lari dalam setengah inci biasanya. Kalau korang tak nak potong ke apa, sebenarnya boleh je. Pijak kayu. Gunakan hammer untuk lakukan pembentukan. Okay. Okay. Okay, benda ni bila korang dah mahir, sebenarnya korang lagi mudah lah nak buat. Practice make perfect. Okey. Mungkin ada yang bertanya kenapa kita gunakan kayu untuk melakukan pembengkokkan. Ini kerana kita nak dapatkan curving atas 90 darjah, 45 darjah, 90 darjah yang lebih baik dan tepat. Kalau nak tepat tu memang tak, tapi kira yang lebih kemas. Apabila lipatan ataupun pembengkokkan tu lebih kemas, sangka lebih tahan berbanding sangka yang dibengkokkan macam ni, dia mudah patah berbanding sangka yang kita buat memang clean 90 darjah. Okay, kita buat belah sana pula. Okay, pijak Jadi belah sini kurang masalah sebab memang dari awal kita mulakan. Jadi sebab tu kita jangan ukur dua-dua belah, kita ukur sebelah je. Sebelah ni dapat ukuran tepat. Okey, siap. Memudahkan. Tapi mungkin ini sesuai untuk buat sangka yang sekali buat 2-3 sangka. Saya pernah tengok juga dalam YouTube ada sesetengah rakan ternak yang buat sangka, dia memang buat siap-siap macam acuan untuk pembengkokkan pun boleh, tak ada masalah, bergantung kepada tempat korang lah. Okey, lepas ni kita akan buat sampai siap. Kita akan pasang partition tengah antara bilik dengan bilik. Lepas tu kita buat kesimpulan. Jom.
Okay guys, sekarang sangkar ni selepas kita dah buat ikatan, tadi kita dah tunjukkan macam mana kita dah lipat untuk setiap lidah sangkar lah. Lidah sangkar ni penting untuk support beban atas sangkar kita. Memang pada mulanya kita akan rancang kata tak letak apa-apa, tapi kemudian kita akan letak nestboard dan sebagainya, tak jadi kesalahan. Ataupun kadang-kadang kita letak apa-apa sekejap dan kukuhnya sangkar kita tu adalah kerana rangka sangkar. Okey, jadi sekarang ni dah tengok dah lipat semua. Lepas ni kita buat penutup dia. Okey, jom. Okay guys, kita dah sampai ke penghujung video pada minggu ini. Moga-moga apa yang dikongsikan tadi memberi manfaat kepada rakan-rakan. Okay, sebelum tu just nak beritahu lah, kerana yang minggu ni kita sharekan bagaimana membuatkan sangkar back to back, depan dan belakang. Okay, susah pula nak bukanya. Okay, sebenarnya kita nanti kena tunjukkan juga macam mana buat kunci dia dan juga macam ni tadi ikatan, mungkin tadi kita tunjuk dari jauh je. InsyaAllah akan datang, episod akan datang saya akan buat short punya sharing tentang macam mana nak buat ikatan yang baik. Saya juga belum tunjukkan tentang bagaimana ikat gunakan dawai dan juga ikat menggunakan M-clip. Tak apa, penat, serius penat. Sebab dah lama dah tak buat sangkar ni sebenarnya. Kita sejak tahun lepas kita guna sangkar yang ada. Okey, tapi memang kebetulan dalam sesi berkongsi dengan rakan-rakan memang kita nak buat satu row baru. Jadi saya rasa ini peluang yang baik untuk saya berkongsi dengan rakan-rakan. Dan sebenarnya sangkar ni pun dari pagi saya baru design semula menggunakan idea-idea yang lepas, dan kita cuba improve apa yang kurang baik sebelum ni. Jadi alhamdulillah on paper dah jadi reality. Okey. Lagi satu berkenaan kabel tie. Mungkin ada yang bertanya berapa banyak yang digunakan untuk satu sangkar ni. Jadi satu bungkus ni 100. Ni ada baki 10 dalam untuk bungkusan kedua. Ini kita pakai dalam 190 kabel tie lah yang kita gunakan untuk siapkan satu sangkar ni. Walau bagaimanapun, kalau rakan-rakan nak jarakkan sikit boleh, tapi jangan terlalu jauh. Macam saya tadi, saya gunakan antara 2 inci hingga 3 inci jarak antara kabel tie. Sebab jika terlalu jauh, mungkin nanti anak Arnab akan tersepit kaki. Kalau terlalu dekat pula rugilah kan. Okey. Jadi saya rasa sampai sini je saya kena tamatkan video ni sebab dah penat gila. Okey, tapi sebelum tu sebagai tanda sokongan kepada video-video yang saya kongsikan pada kali ini, dan sebelum ni jangan lupa like, share dan subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk pastikan korang dapat video-video yang akan datang. Assalamualaikum.